الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمن، آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang Allah kejutkan pada pagi hari, tidak ada yang lain hanya untuk menjadi hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kejutkan kita bukan kita untuk mencari kesenangan dunia. Allah kejutkan kita untuk persiapkan hari selepasnya. Inilah antara bekalan yang akan kita lalui. Satu perbuatan kita atas dunia ini tidak terlepas akan diberi balasan, sama ada kebaikan ataupun sebaliknya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita masuk pada hari yang ke-8 bulan Safar 1442 Hijriah. Seminggu dah kita lalui dalam bulan Safar, meninggalkan Muharram. Seperti itulah yang kita akan dengar. Bulan yang lalu berapa orang meninggalkan kita, bulan ini berapa orang dah meninggalkan kita. Akan datang kita akan jumpa dengan bulan yang lain. Mungkin akan ada orang yang tinggalkan kita bila masuk bulan yang lain. Begitulah satu perjalanan yang tidak dapat kita elak, yang kita tidak dapat lari, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini
mengikutkan jadual Syekh Zaini tidak dapat hadir bersama tuan-tuan, dengan izin saya mohon untuk bicara beberapa perkara di dalam kitab. Bukan ilmu dari saya, bahkan kita ambil ilmu yang disusun oleh alim ulama. Tidak layak saya kata ilmu dari saya, tidak layak saya kata saya alim, bahkan saya sendiri masih banyak perjalanan hidup menuntut ilmu masih panjang. Tapi hari ini saya tertarik nak bawa beberapa perkara yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad, yakni satu kitab nasihat-nasihat untuk ahli ibadah, calon-calon syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dalam bab yang disebutkan dalam hidup kita ini ada perbezaan di antara ilmu dan maksiat. Satu perkara tentang ilmu, satu perkara tentang kemaksiatan. Yang pernah diriwayatkan oleh sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, juga menantu Nabi, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya disebutkan man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabih. Barang siapa, kata Nabi SAW, menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari. Dan barang siapa yang mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Maksud dari hadis ni tuan-tuan, barang siapa yang disebutkan kata musannif rahimahullah ta'ala yang sibuk menuntut ilmu. Ilmu pula tuan-tuan termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini apabila ia belajar, apabila ia menuntut, ilmu itu membantu dia menjadi sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang kita sebut dia menuntut ilmu seperti mana yang disebutkan Nabi akhir zaman, manusia mencari ilmu akhirat tetapi untuk habuan dunia. Ini tidak termasuk. Bukan nak jadi alim pasal nak meniaga ilmu, bukan nak hafal banyak doa pasal nak jual doa. Ada orang hafal banyak doa, dia pergi di Mekah, dia buka kaunter doa, satu doa 5 ayat. Tak, bukan mencari dunia. Bahkan dalam hidup dia ini, dia ada satu ilmu agama, ilmu tu jadi manfaat bila dia boleh beramal dengan ilmu tu. Maka disebutkan barang siapa yang sibuk, maknanya dia ni selalu tak ada kuliah di masjid pajak song, start motor cari masjid lain. Tu jenis sibuk tu. Hak setengah orang dia tak sibuk, tak ada, tak apa, ada, tak apa. Jenis biasa. Saya jumpa banyak orang tuan-tuan, dia duduk di Matampuh, dia mai, saya pergi dengar nasi keluar ada kawan ni, dia mai, dia jenis cari. Tak ada di masjid dia start motor di masjid lain. Tambah kita di Kuala Batas ni, jangan muhung kata tak ada majlis ilmu. 4-5 masjid keliling boleh pi pilih. Tak ada pajak song, gamak nak pi mudah, tak mau pakai traffic light, nak pakai satu traffic light. Kok Kuala Batas boleh pi, kok Ibadah Rahman boleh pi. Nak pula rasa jauh sikit, At-Taqwa boleh pi. Nak lagi jauh, Fahim boleh pi. Nak sebut, ada pilihan dia. Dia ni sibuk. Barang siapa yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat, iaitu pengetahuan yang mesti diketahui oleh seorang mukallaf.
Kita ni nuntut ilmu fardu ain. Tiap-tiap mukallaf disebut oleh Nabi, talabul ilmi fariidah ala kulli muslim wa muslimatin. Nuntut ilmu tu fardu wajib bagi setiap muslim, laki-laki baik perempuan. Ilmu dia tak boleh transfer nak. Dia tak boleh stop pergi mengaji balik transfer ke anak bini, tak. Kita tak boleh kata dalam keluarga ni cukup pok seorang ya, nanti balik pok pegang tangan scan pergi ke anak, tak. Anak pun kita tak mengaji, bini kita main mengaji. Nak sebut benda ni ilmu yang mesti, yang kita kena mengaji ilmu mesti ni pada 3 ilmu yang besar. Ilmu mengesahkan Allah, yakni tauhid, usuluddin, awwaluddin, ma'rifatullah. Lepas kenal Allah Ta'ala tak cukup kita kenal saja, kita nak buktikan adakah kita ni betul hamba Allah. Kita mengaji ilmu syariah, ilmu fiqh, bagi reti pula nak mayang lagu mana, nak zakat lagu mana, nak puasa lagu mana, alai haramnya lagu mana. Kita mengaji munakahatnya, muamalatnya, bagi kenal betul belakang. Buat ibadat sesuai dengan ilmu. Itu kita mengaji pula fiqh. Dalam duk mengaji kenal Tuhan, dalam mengaji duk buat ibadat bagi elok, ada pula kena selit satu ilmu penting bagi kita, yakni ilmu tentang pelihara hati kita, ilmu akhlak, adab, tasawuf. Nak bagi sempurna dalam kenal Tuhan, dalam duk buat ibadat kat Tuhan, nak kena ada pula. Jangan ibadat sampai ujub, jangan ibadat sampai riak, jangan ibadat sampai sum'ah, rasa diri hebat dan sebagainya. Habis. Boleh batal ibadat tu dek kerana takabur sahaja, habis amal ibadat dia. Kerana hatinya bukan tujuan untuk Allah, tujuan selain Allah. Allahu Akbar. Berapa ramai tewas tuan-tuan disebutkan Nabi kerana takaburnya yang sedikit saja. Seberat debu sahaja, sikit je takabur dia, boleh membuatkan punca dia ke neraka Allah Ta'ala. Contoh kita ambil semayang, duk seorang-seorang mayang laju, ada orang jadi lambat. Duduk dalam bilik seorang-seorang bangun tahajud boleh habis 20 rakaat, tapi nak habis sunat qabliyah subuh saja lama. Pasal orang duduk tunggu dia nak qomat. Dia beza. Mayang seorang-seorang dalam bilik ni laju, kadang-kadang Fatihah terjun terus, Fatihah terjun, tapi mayang di masjid cerah pula. Orang duk perhati dia ni, mayang tengah-tengah pula. Nak kata dia tu imam tak, nak kata tu bilik pun tak, jemaah biasa. Tapi main duduk tengah tu, dah tahu dah, tulis tang tu 2 minit lagi nak qomat saja, pergi mayang baca bagi lambat. Duk bismillahirrahmanirrahim bagi lambat. Celah-celah tu setan duk bisik kiri kanan, hang duk perhati ni, hang dengar elok ni aku nak bang kat hang. Hang tengah semayang lah ni, semayang terbaik, pasal orang keliling duk tengok hang. Demai. Kalau ikut, dia tak ikut setan ni, dia tahu dah lambat, baca ringan bagi habis segera, tapi disebabkan syaitan nak kacau dia jadi lama. Tin bunyi dah jam qomat tu, tapi dia duk relax. Waktu syaitan kata hang jangan kalut, orang tak qomat selagi hang tak habis. Maknanya orang tunggu kat dia. Semayang hang ni angkat takbir bagi elok, selagi hang sujud bagi lama, tangan hang buat bagi cara elok. Hang konon-kononnya hang semayang ni, hang nak tunjuk ke orang, inilah cara sebenar sifat solat Nabi. Tu dia setan buh kat dia. Dia dengan gaya turun tak letak, buka kepak bagi elok. Orang tu perhati ni mayang cara betul ke tak betul ni. Kaki pun setan tu kata hang buat bagi elok sikit. Belum ni hang buat cincai aku tahu. Hari ni hang bagi elok.
bagi salam lagi hang bagi dompet, bagi kepala, bagi teliang elok, pi kanan kiri elok. Sat lagi hang jangan habis terus. Hang doa sikit bagi orang nampak kata hang jenis sembahyang ada doa. Bila sebut ada orang ni tengok habis ketika tu takabur sikit lah, nak rasa besar diri, rasa hebat depan orang, habis amalan tu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia buat ibadat bukan tujuan kepada Allah Ta'ala, tetapi kepada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita mengaji yang kata disebutkan ilmu-ilmu yang mesti diketahui oleh orang mukallaf. Maka katanya pada hakikatnya dia tengah mencari syurga dan redha Allah. Orang yang nuntut ilmu tu jadi manfaat, walaupun sikit dia beramal. Ngaji tak banyak tuan-tuan. Saya ni kalau nak ikut mengajar tuan-tuan tak mampu, saya ambil satu bab ni lah. Tak banyak pun. Kata Nabi dalam bab ni ada dua kata Nabi, sabda Nabi. Benda tu jadi sikit, tapi kita nak nilai manfaat di sisi Allah Ta'ala tu paling tinggi. Mai bila kita khatam kitab pagi ni tapi satu pun tak boleh beramal, dia dapat tang nuntut ilmu tu bagus, tapi takut rugi ilmu yang dia dapat, dia tak boleh beramal. Jadi katanya di sini hakikatnya orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang untuk kewajipan bagi dia adalah dia ni sebenarnya mencari redha Allah dan syurga Allah Ta'ala. Sebaliknya disebutkan siapa yang melakukan maksiat, orang menuntut ilmu tuan-tuan, Allah pelihara dia melakukan maksiat. Orang yang jauh daripada ilmu, Allah Ta'ala sempitkan jalan kebaikan, Allah buka ruang luas untuk kemaksiatan. Sebab tu tuan-tuan, saya cukup cemburu dengan tuan-tuan yang tiap-tiap hari tak ada benda lain dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, Allah sedang duk jaga tuan-tuan ni, nak bawa pergi kejahatan, ada ilmu yang duk penting dia. Kita dapat tahu benda ni tak boleh buat. Aku mengaji dengan Tok Guru ni dalam kitab ni, benda ni tak boleh, benda ni kena, benda ni tolong, benda ni jangan buat. Benda tu, ilmu tu dia duk kawal. Lagi banyak ilmu tuan-tuan, lagi terang perjalanan hidup kita. Macam mana tuan-tuan kita tengok kehidupan seseorang tanpa ilmu, umpama kita naik kenderaan ataupun kita bahasa mudah dia, kita naik motor tak ada lampu depan, tak ada lampu belakang, gelap. Mai mujok lala ni ada jalan, lampu jalan, kau jalan ni gagah duk pedah ikut yang tu sampai masjid. Kalau duduk dalam kampung betul-betul, lalu kau mendang-mendang ni, serahlah. Saat lagi jumpa lopak ke depan, saat lagi jumpa bongkoi terkejut, terang lompat. Main dengan lampu tak ada, dia kedah janji lepas. Kalau lepas tak apa, silap-silap terjun lopak bi, tayar lari pun masuk dalam dam. Nak sebut bahawasanya bila gelap perjalanan dia, kadang-kadang selamat, paling kita sedih tuan-tuan, akhirnya Allah bagi sesat terus, tak sampai tempat tujuan dia. Mula kita tengok ada ilmu sikit, tukar mentol depan, lampu depan saja menyala, belakang tak nyala. Duk tengok hak kita aja, orang belakang tak nampak, tutup main nasib, boom, orang bubuh kita nak jadi cerita. Buh lampu depan, buh lampu belakang. Dulu lampu oren, lah ni orang pakai lampu LED, terang menyala. Makin banyak lampu tuan-tuan, mula buh lampu depan, lah nak muda lah tak cukup lampu depan, dia buh spotlight pula kiri kanan, 2 tak cukup, 3, 4 dia buh. Lagi banyak lampu, naik atas highway, boom, nampak terang-terang. Maka mudah perjalanan bagi dia. Tapi jangan sangka terang tu semua mesti selamat. Ada kadang-kadangnya tergelincir juga dalam duk mengaji tu. Dalam ilmu duk banyak pun tergelincir juga. Benda apa yang menjadi tergelincir ni? Dia lampu yang saya ceritakan tadi ni, bila motor banyak lampu, ada masa bagi selamat perjalanan pada dia. Tapi ada ketika jadi rosak pula niat dia tu. Aku pakai yang ni, aku nak abad ke orang lain tak boleh buat macam aku seorang yang boleh buat. Tiba-tiba habis tergelincir dah dengan ilmu yang dia ada.
Ilmu banyak dah, tiba-tiba tengok orang lain dah rasa orang lain ni pegang tiba aku yang banyak ngaji. Allahu Akbar. Ni duk merasa ni, duk ada perasaan. Oh, dia ni main bagi ni bukan level syekh, ni ustaz kampung punya ni. Dia main merasa umur muda nak cakap depan aku tua tak layak, aku main nak bangkit segan duk pi ya. Ada pula perasaan aku tu. Tak ada. Saya duduk depan tuan-tuan bersihabak tadi dah, tak ada tinggi pun tak mana saya ni. Nak kira alim, tuan-tuan alim. Tuan-tuan mengaji kitab pun banyak khatam dah. Subuh tuan-tuan mengaji, zuhur mengaji, zuhur mengaji, asar mengaji saja. Alim dah. Ikut ni tak payah main orang lain dah. Tuan-tuan tengok kiri kanan macam mana tak ada tu imam, jolok orang naik, tak ada ustaz jolok siapa naik. Banyak haji-haji tang ni. Subhanallah. Maka disebutkan siapa yang ingin melakukan maksiat, pada hakikatnya dia ingin menuju neraka dan akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat tuan-tuan, bila buat maksiat, buat satu perkara yang Allah larang, buat satu perkara yang Allah Ta'ala tidak redha, segera mundur ke belakang, patah balik, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan nak selamatkan kita dari neraka Allah. Maka disebutkan sesungguhnya seseorang yang menghadiri majlis ilmu ini walaupun ia tidak mampu menghafaz, main mengaji tuan-tuan tapi tak mampu nak hafal. Kalau ada ustaz tu cerita doa, kalau ustaz tu bagi tip-tip, dia bagi poin-poin, dia ni disebut dalam kitab main majlis ilmu walaupun dia ni tak mampu nak hafal macam orang lain. Ada orang lain bila ustaz tu bagi doa, zikir, contohnya beramal dengan zikir, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, ataupun beramal dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hak tengah orang ni dengar, dia hafal. Dalam kitab sebut, syekh sebut kat kita, walaupun dia ni main mengaji, tak boleh hafal macam orang lain. Tulis bukan tak tulis. Nah, doa yang Nabi tak tinggal contohnya. Tiap-tiap kali dalam solat Nabi akan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sama ada baca ketika mana tahiyat akhir, ataupun kita baca saat doa, nak sebut waktu tu baca. Kita ni catik hafal, kawan ni mai catik pun tak boleh, hafal pun tak boleh. Berlaku tak macam ni tuan-tuan? Bukan kata kita saja, zaman sahabat pun bukan semua perawi hadis. Ada sahabat yang dia boleh hafal, dia kurang nulis. Ada sahabat apa tak ubah nak kuat tapi tulis kuat. Maka disebutkan dia ini tidak mampu menghafal dan memahami ilmu tersebut dengan sempurna. Dia mai ni tak faham sangat pun, tapi dia mai. Ni pasal urusan faham, bukan urusan hak duk mengajar, bukan urusan diri kita. Faham tu Allah bagi. Ngaji 40 tahun tak faham-faham pun ada. Ngaji lama dah maklum, lagu tu ya hidup dia tak berubah pun. Ngaji halal haram tahu dah lama dah, tapi haram duk sapu serupa ya. Oh, jangan buat main akhir zaman ni, dunia orang boleh tenggelam lagu tu ya. Harta ni orang bagi kat dia lah, duk main mengaji, mak duk tak duk, orang bagi kat dia bisnes. Contoh dia bahasa mudah dia jadi broker tanah. Ambil contoh lah. Dia ni dah mula nampak untung-untung, dia tak kira dah. Benda ni tanah betul ke, tanah tak betul ke, harga sekian ke, buat naik lebih sikit lah. Nak senang ni, macam saya sebut dalam khutbah tu, macam mana dia sibuk sangat nak terlalu ingin mengumpul harta benda yang banyak.
Dia jadi begitu keadaannya. Nescaya orang yang sebegini rupa mai mengaji tak mampu nak hafal, nak faham pun tak berapa boleh faham dengan elok. Nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihinya dan menganugerahkan kepadanya 7 macam keramat. Nak habis dah tuan-tuan dah. 7 macam keramat, pukul 7 dah elok-elok. Saya nak habis hak 7 ni insya-Allah. Yang pertama disebutkan dia memperolehi keutamaan sebagai penuntut ilmu. Nama dia ini register ahli-ahli majlis ilmu. Hak ni yang kita nak tuan-tuan. Nak kalau boleh nama kita ni mati jadi ahlul ilmi, ahli menuntut ilmu. Allah tak tanya tuan-tuan berapa kitab kita khatam. Allah tanya hang mengaji ah. Allah tanya hang ramai dah. Duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, malaikat sentiasa mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampunkanlah dosa si fulan ini yang mengaji ni. Bayang tuan-tuan, masuk dalam dosa kita ni, keluar dosa Allah kurangkan. Majlis ilmu. Orang ni tak tahu cara tuan-tuan nak buat macam mana ustaz saya nak kurangkan dosa saya macam mana ustaz. Sedangkan jalan nak mencari nuntut ilmu ni pun Allah bagi mudah dah. Tuan-tuan tahu hadis yang tuan-tuan selalu dengar, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hak mai mengaji ni, usaha mai mengaji, perjalanan liku, hujan, basah, sejuk, panas mai mengaji, susah nak boleh sampai tempat menuntut ilmu ni. Maka di akhirat kalau Allah bagi mudah dia pula untuk melalui jalan untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Balasan susah dunia Allah bagi ganjaran, senang masuk dalam syurga Allah Rabbi. Tu tuan-tuan tak kira lagi sejak langkah nak main majlis ilmu, lagu mana dikira nilai binaan istananya dalam syurga. Tak kira lagi duduk dalam majlis ilmu itu, bila mana kita main duduk walaupun kita tidak bawa apa-apa, mai bawa telinga ya, pun dapat kebaikan lebih baik daripada, disebutkan lebih baik daripada seorang hamba Allah yang memerdekakan 1000 hamba. Ni mai mengaji tak buat apa ni, dalam kitab Al-Jauharil Mawhub wa Munabbihatul Qulub cerita dalam kalimat kelebihan ilmu dan ulama disebutkan, Nabi sebutkan sahabat Nabi duduk dalam majlis ilmu walaupun tak bawa apa. Hak ni duk nampak lagu kita banyak hari ni pagi ni. Mai bawa diri lagu tu. Dapat hak ni. Nabi kata walaupun mai lagu tu rupa, tetap dapat kelebihan lebih baik dia daripada seorang yang memerdekakan hamba seramai 1000 orang. Allahu Rabbi. Yang kedua, Nabi kata meduk dalam majlis ilmu, dia ada kitab, dia ada catatan, dia ada bawa buku nota, dia catat dan dia fokus dengan apa yang disampaikan di hadapan. Nabi kata terlebih baik dia ini, lebih baik, lebih afdal dia daripada seorang hamba Allah yang menginfakkan 1000 ekor kuda pada jalan fi sabilillah. Allahu Rabbi. Ini cerita, kalau cerita bab-bab ni mendalam ni. Maka Nabi kata yang ketiga pula duduk dalam majlis ilmu, dia macam hak pertama, dia macam hak kedua. Dia main, dia bawa bahan rujukan, dia ada bahan catatan, dan dia ni duduk dalam majlis ilmu sampai habis. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang dia boleh main, dia boleh jadi hak pertama, dia boleh jadi kedua, nak jadi ketiga berat. Lama kan habis dia tak balik dulu. Nak dapat hak tu hak ketiga tu. Nabi kata duduk dalam majlis ilmu sampai selesai dan bersalam-salaman dia. Dan ketika itu kata Nabi terlebih afdal dia daripada seorang hamba Allah
yang hidup 1000 tahun, selama 1000 tahun itu melakukan ibadat sunat, afdal dia lagi pada hidup 1000 tahun melakukan ibadat sunat. Allahu Rabbi. Allah nak bagi ganjaran ni tuan-tuan, main mengaji pun jenuh dah. Duk main mengaji ni pun duk nampak jenuh dah, boleh beramal pula, Masya Allah. Satu kredit yang besar. Maka yang pertama tadi disebutkan, dia memperolehi keutamaan sebagai penuntut ilmu. Yang kedua, kata musannif rahimahullah ta'ala, dia terhindar dan dijaga dari sebarang dosa dan silap selagi masih duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni Allah pelihara daripada dosa maksiat. Tuan-tuan, untung kita ni kalau dalam hidup ni Allah jaga setiap masa terus dalam hidup kita ni daripada buat dosa maksiat. Tapi itulah tuan-tuan, kalau kita ni kadang-kadang tak main majlis ilmu, duduk sorang-sorang di rumah, kepala otak jadi tak elok, fikir benda jadi tak elok. Tapi bila main duduk dalam majlis ilmu, kita tak nampak benda tak elok tuan-tuan. Duk nampak aku tagih nak buat yang ni, aku tagih yang nak buat yang ni, nak buat sentiasa amal ibadat pada Allah. Allah pelihara dia ni daripada dosa, sebarang dosa terhindar dan dijaga selagi mana dia duduk dalam majlis ilmu. Yang ketiganya, mendapat cucuran rahmat dalam perjalanan menuju ke majlis ilmu. Nak mai tadi ni Allah beri rahmat, cucur rahmat yang cukup banyak, kasih sayang Allah Ta'ala. Kita nak masuk dalam syurga nanti pun tuan-tuan, belum tentu ibadat kita boleh bantu. Tidak ada yang lain, kita dengan rahmat Allah Ta'ala kita nak masuk syurga dia. Yang keempatnya tuan-tuan, mendapat berkat ketika duduk di hadapan orang alim dalam majlis ilmu. Allahu Rabbi. Yang ni lah tuan-tuan duk cari, duk main depan Syekh Zaini, duk main depan ustaz-ustaz. Saya tuan-tuan tak ada apa dalam ni, tapi nak sebut dalam tuan-tuan duk main mengaji ni adalah dapat keberkatannya. Kalau cerita tentang ulama ni tuan-tuan, banyak juga kita nak sebut, tapi kita sebut ringkas begitulah. Mendapat keberkatan bila duduk di hadapan orang alim dalam majlis ilmu. Yang kelimanya, dituliskan berbagai kebaikan ke atas dirinya selagi mana ia mendengar ilmu yang disampaikan dalam majlis ilmu. Allah, tiap-tiap ilmu yang disampaikan, selagi dia duduk sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ada kebaikan setiap masa itu. Rugi tak tuan-tuan kalau duduk dalam majlis ilmu habis lambat, duduk majlis ilmu lama. Setiap ilmu yang disebutkan itu dituliskan kebaikan yang banyak ke atas dirinya selagi mana mendengar ilmu yang disampaikan dalam majlis ilmu. Yang keenamnya, malaikat meletakkan sayapnya untuk melindungi penuntut ilmu ini. Malaikat pun bersama dengan tuan-tuan join. Malaikat ni hamba Allah yang disebutkan la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak buat maksiat. Malaikat ni bersih. La ya'sunallah, tak pernah ingkar ke Allah, tak pernah buat maksiat ke Allah. Ma amaruhum, apa saja hak disuruh, wa yaf'aluna ma yu'marun, dia buat tanpa ada sikit pun soreh. Kita nak buat tuan-tuan, kadang-kadang balok duk main. Nak buat tapi duk main rasa segan, dia duk main rasa macam-macam. Payah nak bangkit pagi ni, ya Allah. Tapi malaikat ni apa hak Allah suruh, semua dia buat. Maka malaikat meletakkan sayapnya untuk melindungi penuntut ilmu ini. Dan yang ketujuhnya tuan-tuan, disebutkan setiap langkah kakinya. Kaki siapa ni? Yang duk menuntut ilmu, menjadi kafarat, yakni penebus dosa.
dan akan menambah kebaikan dan menaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap langkah kaki dia nak mai perjalanan ni, Allah jadikan penebus dosa, duk hapus dosa setiap jalanan dia. Allah tambahkan pula kebaikan dan dia angkat darjatnya. Darjat tuan-tuan bukan nilai dari sudut pangkat. Lagi tinggi Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu ni Allah tinggikan lagi darjat dia. Darjat tuan-tuan, dunia pun Allah muliakan dah. Saat mati dimuliakan. Dalam kubur nanti dapat syafaatnya. Subhanallah. Itulah yang disebutkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7 karamat yang akan diperolehi oleh seorang yang datang ke majlis ilmu walaupun tidak faham, walaupun tidak boleh hafaz seperti mana orang lain boleh, setidak-tidaknya dapatlah ia dengan 7 karamat yang disebutkan dalam kitab ini. Saya rasa tuan-tuan mudah-mudahan yang terakhir saya tutup satu hadis, yakni disebutkan man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sesiapa ingin mendapat harta dunia, maka hendaklah dengan menggunakan ilmu. Barang sesiapa menghendaki keselamatan akhirat, hendaknya dengan ilmu juga. Dan sesiapa yang mahukan kedua-duanya, maka mestilah dengan ilmu juga. Demikianlah yang disebutkan. Adakah sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu? Semua atas dunia pun nak kena pakai ilmu. Untuk akhirat nak kena ada ilmu. Nabi kata kedua-dua kita nak kena ada ilmu. Maka di sinilah sebutnya, dan sudah pasti tiada yang lebih mulia dan mempunyai keramat yang luar biasa yang mengatasi penuntut ilmu dan pengamalnya. Jadi insya-Allah saya rasa mudah-mudahan tuan-tuan sikit sebanyak mengisilah ruangan-ruangan kosong. Satu benda je tuan-tuan, saya tidak ada niat nak mengajar tuan-tuan, satu sahaja. Mudah-mudahan tuan-tuan yang datang masa tuan-tuan lebih bermanfaat. Saya tak mau kalau tuan-tuan tiba-tiba tak boleh mai, tak tahu nak buat apa, duk menyembang balik pergi minum kopi sembang saja, rugi. Paling tak tuan-tuan, kita nak dalam hidup kita ni Allah izinkan kita duduk sibuk dengan mencari ilmu ni. Jangan tengok pada orang yang cakap tuan-tuan, tapi ambillah apa yang disebutkannya sahaja. Barangkali kalau kita tengok orang yang cakap depan ni, mungkin kita tak terima. Kita kenal orang tu, kita kata budak ni, dia ni. Tapi tuan-tuan, itulah kita ni, siapa pun yang datang, lihatlah apa yang disebutnya. Moga jadi manfaat buat saya dan buat tuan-tuan yang berada pada pagi ini, insya-Allah. Yang baik itu semua daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, kelemahan saya sendiri, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tuan-tuan, tak boleh nak panjangkan masa seperti Syekh. Dia gitulah. Hak cakap belum ni Syekh. Hak depan ni duk kena sekeh ya, tak boleh duk panjang-panjang lajak. Lagi lajak lagi dia lagi merapu. Jadi saya punya ilmu ni sikit dia, tu pun ambil dari kitab. Kita sampaikan apa yang mampu saja insya-Allah. Jadi saya pun lagi nak kena siap-siap untuk doalah perjalanan lagi. Malam ni pula ada program kuliah bulanan di Cameron Highland. Ni tempat yang orang duk pergi shopping, duk pergi jalan cuti. Saya alhamdulillah tuan-tuan, Allah izin tiap-tiap bulan duk naik Cameron. Ada buat pengisian juga macam ni jugalah. Habis tuan-tuan doalah. Musim jam ni saya duk fikirlah, lagi lambat bergerak lagi jam lagi. Ni orang puan kata gagah juga duk pergi mengajak pagi-pagi orang nak bagi awal gerak. Kata dak, ambil ruang ni biar dalam hidup ni pagi-pagi tuan-tuan Allah catik dah ada kebaikan juga kurang-kurangnya. Kalau nak jadi apa pun, moga-moga ada amalan-amalan yang baik sebelum nak jadi apa-apa pun. Jadi insya-Allah kalau keluar pagi ni
Lebih kurang Isnin malam Selasa pula baru balik mai Penang balik. Apilah 2-3 hari naik pula KL. Tuan-tuan doalah, saya ni nak kata tak ada, nak kata alim tak ada, tapi adalah sikit sebanyak Allah bagi berkat tutup guru duk doa. Saya ni tuan-tuan tak ada apa pun. Kalau ikut ilmu tak ada. Saya banyak jumpa tutup guru doakan saya, doakan saya. Antara guru yang selalu saya minta doa tuan-tuan, Tok guru saya ni Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur. Saya menuntut dengan dia tuan-tuan, alhamdulillah sampai hari ini dapat khidmat dengan dia. Dia ni tuan-tuan, saya cukup kagumlah. Hari ini dinobat sebagai tokoh ulama di Putik Kelantan baru ni. Alhamdulillah istiqamahnya berdakwah tuan-tuan sampai hari ini. Tuan-tuan kalau pergi tempat dia tuan tengok. Saya pergi ziarah dia tuan-tuan, orang yang duduk di depan ni hebat lantang berdakwah. Duduk di dalam sekolah dia ni duduk cari dana nak bagi sekolah dia ni lancar. Bagi duduk mesin jagung apa punya, dia punya tu lah, daun-daun jagung tu kan, duk bagi makan lembu. Dia duk buat sendiri. Saya tengok Allah. Bila pi tengok balik, tengok Allah. Orang yang fikir tentang umat ni, semua benda dia buat. Dia tak malu kat siapa-siapa, dia tak fikir siapa-siapa, dia fikir Allah je. Pandang dia punya kerja dakwah macam mana. Itulah yang saya duk fikir balik, ya Allah. Antara doa yang selalu saya doakan, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Saya nak tuan-tuan hidup ni dengan ulama. Macam mana pun tuan-tuan, doalah tuan-tuan pun nak hidup dengan ulama. Semua ahli keluarga kita nak hidup dengan ulama. Saya hari ni tuan-tuan, alhamdulillah, Allah izin saya dapat pula bersama-sama dengan beberapa orang ulama. Bersama dengan Ustaz Mukhtar Seni, Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, dan lebih kurang 11 orang ustaz. Allah izin saya ni yang paling tak ada ilmu, tapi Allah izin boleh duduk satu kelas dengan mereka. Mereka ajak saya join. Kami sekarang ni tuan-tuan, doalah moga Allah mudahkan urusan menuntut ilmu. Saya ni tak alim gitu tuan-tuan, duk mengaji lagi. Duk mengaji di luar negara lagi, di Indonesia. Ambil master, tuan-tuan doalah. Bukan nak sebut kata hebat tak, tapi inilah jalan dia. Kita nak mati tuan-tuan, nak mati sebagai penuntut ilmu. Tuan-tuan kira okeylah main mengaji di masjid. Seorang ustaz ni umur 62-63 tahun. Ustaz Salahuddin Nasir, abang pada Ustaz Alim Nasir. Pensyarah hak ajak umur 30-an. Dia nak murid 63 tahun. Tuan-tuan kira pegang pensel ya. Dia ni duduk dalam kelas main laptop 63. Saya tengok alik pikir-pikir ni umur ni jaga cucu ya, tapi duduk main mengaji. Dia kata satu ya ustaz, dia kata mengaji ni ustaz tak kena umur, sampai mati kita nak mengaji. Allah, bila jadi macam tu tuan-tuan, kita ambil peluang. Kita jadilah orang yang sentiasa menuntut ilmu dan jadikan orang yang menyebarkan ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan mati kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tu tuan-tuan, insya-Allah bila sebut tentang tu adalah satu dua perkara, nanti di luar sana tuan-tuan berhajat, saya adalah duk buat sikit perniagaan sambilan, sementara duk sambung belajar sambil kita duk cuti banyak musim Covid ni. Saya duk bungkuih lah tiap-tiap hari, duk bungkuih ikan bilis dari Sabah belum nah. Kokot tuan-tuan berhajat ke apa, insya-Allah lah ikan bilis ni mai direct dari Sabah. Bukan Pangkok, bukan Tanjung Dawai, bukan Semenanjung. Jadi rezeki saya tuan-tuan musim Covid alhamdulillah lebih kurang 1.7 tan lah, Allah izin selesailah sampai ke tangan orang. Jadi tuan-tuan berhajat, saya buat pack kecil-kecil ya, RM10 saja. Siapa yang berhajat ni insya-Allah lah boleh dapat di kereta saya nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء
واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح كفرة صوت العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.